ahli jawatankuasa tadi, pembangkang, bantah tunda mesyuarat PSC. Kesemua keempat ahli pembangkang dalam jawatankuasa Parlimen khas PSC bagi agensi-agensi di Jabatan Perdana Menteri membantah keputusan pengurusi jawatankuasa iaitu Abdul Latif Abdul Rahman untuk menunda mesyuarat pada hari Rabu ini. Dalam satu kenyataan bersama, 4 ahli parlimen itu berkata mereka tidak bersetuju dengan bantahan bertulis oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki terhadap mesyuarat itu, di mana dia dijadualkan memberi keterangan. Ahli parlimen itu ialah Aziz Jaman, Warisan Sepanggar, Chan Fong Hin, PH Kota Kinabalu, Koh Pei Tiong, PH Kota Melaka dan William Leong, PH Selayang. Mereka berkata Azam seharusnya menghadiri mesyuarat PSC tersebut bagi membuka isu-isu dibagikan dan bukannya meremehkan surat panggilan pihak parlimen. Perkara lain seperti terma rujukan senarai saksi juga boleh dibincangkan dan ditetapkan. Okey. Now, persoalan utama, kenapa dia nak tunda? Okay, kenapa Azam Baki enggan nak hadir dalam bila dipanggil oleh parlimen di dalam PAC, Jawatankuasa Pilihan Raya Jawatankuasa khas parlimen kali ini. Menurut beliau, menurut undang-undang dia kata seorang ahli parlimen tidak ada hak untuk menyiasat satu-satu kes yang mana masih lagi proceeding itu berjalan di dalam mahkamah. So sekarang ini beliau disiasat oleh SPRM, oleh jawatankuasa dan juga beliau sedang menyaman Lalita di dalam mahkamah sivil berkenaan dengan isu ini. Dan dia menggunakan hujah tersebut, dia kata bahawa disebabkan prosiding mahkamah itu sedang berjalan, maka parlimen tidak ada hak untuk memanggil dia untuk membicarakan perkara tersebut kerana perkara ini masih lagi dibicarakan di mahkamah. Now, persoalan timbul, masalahnya kes sivil masih belum lagi diadakan. Kes sivil hanya akan berlaku nanti sudah 15 bulan kes management sudah berlaku. Kemudian belum ada apa-apa ada apa-apa pertuduhan pun di mahkamah berkenaan dengan isu ini. Jadi sekiranya dua perkara ini belum lagi berlaku, masih lagi dalam kes management, belum lagi masuk trial, maka itu tidak boleh dikonsider sebagai kes mahkamah. Jadi bila itu tidak boleh dikonsider sebagai kes mahkamah, Azam Baki enggan untuk pergi ke jawatankuasa khas parlimen untuk nak mendedahkan, nak membincangkan, nak berhadapan dengan ahli jawatankuasa parlimen menjawab persoalan-persoalan yang mereka nak kemukakan. Jadi persoalan dia, apa yang Azam Baki risaukan sangat? Apa yang mereka takutkan sangat? Dan apa yang kerajaan sekarang cuba nak sembunyikan daripada kes Azam Baki ini? Kita kena ingat tuan-tuan, dia adalah ketua pengarah SPRM Malaysia. Kita risaukan kalau perkara sebegini dia boleh sembunyikan. Bagaimana dengan perkara-perkara yang lain? Kenapa beliau macam seolah-olah mendapat satu keistimewaan? Bila parlimen memanggil, PSC memanggil, siap pengurusi parlimen ni boleh menunda ke tarikh lain kerana nak merujuk kepada hal undang-undang dahulu. Saya rasa ini melibatkan kepentingan umum, kepentingan awam. Perkara yang melibatkan kepentingan awam harus diutamakan lebih daripada perkara-perkara lain. Ini melibatkan persepsi awam. Ini melibatkan persepsi kerajaan yang ada sekarang ini. Nampak gayanya kerajaan sekarang ini kalau kita tengok, dalam hal dan isu ini, mereka masih lagi tidak berjaya meyakinkan rakyat bahawa mereka adalah sebuah kerajaan yang telus. Dan kalau ini tidak dapat dilakukan dengan baik oleh kerajaan yang ada sekarang ini, bagaimana mereka nak memastikan rakyat boleh yakin dengan keadaan yang berlaku dalam negara kita? Itu antara benda yang kita nak kena pastikan, nak kena ada supaya macam ni tuan-tuan, kita nak bawa sistem yang ada sekarang, kita nak pastikan rakyat memahami, kita nak pastikan rakyat yakin dengan sistem yang ada. Kita perlu mulakan daripada orang atasan. Bagaimana kita nak memastikan rakyat berada di bawah ni yakin dengan kita kalau sekiranya sistem yang ada ini adalah sistem yang tak memberi satu keyakinan kepada rakyat dalam memastikan bahawa mereka mendapat justice, keadilan dalam menghadapi pilihan dalam menghadapi apa-apa juga perkara yang berlaku dalam negara kita. Sebelum ini kita sudah kehilangan keyakinan dengan kerajaan Barisan Nasional. Saya rasa sekali lagi kita akan mengulangi kehilangan keyakinan kepada kerajaan yang ada sekarang. Dan sekiranya rakyat tidak sedar tentang perkara ini, kita akan menghadapi masalah yang amat besar. Terutama dalam kita nak memastikan negara kita sekarang ini menuju negara maju, menuju negara yang boleh dipercayai daripada segi perkara-perkara sebegini.
Sebab itu saya kata Azam bantah mesyuarat PAC siasatan Rabu ini ditangguhkan. Mesyuarat PAC Jawatankuasa Pilihan Raya Khas bagi agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri bagi menyiasat Ketua SPRM yang dijadualkan pada hari Rabu ini telah ditangguhkan susulan bantahan terhadap cara siasatan itu. Awal hari ini pengurusi PAC Abdul Latif Rahman PAS Kuala Kerai memaklumkan kepada 8 anggota Jawatankuasa lain bahawa dia telah menerima maklum balas daripada Azam. Menurut Azam, jika mesyuarat itu diteruskan pada hari Rabu ini seperti dijadualkan dan agenda kekal tidak berubah, maka peraturan mesyuarat akan dilanggar. Dia kata dilanggar macam mana? Azam berhujah kerana dia telah memfailkan saman fitnah dan perkara yang dibincangkan oleh PAC mungkin diterima oleh mahkamah. Selain itu, Azam berhujah bahawa dia telah pun disiasat oleh Suruhanjaya Security dan Jawatankuasa Aduan SPRM. Macam mana SPRM boleh siasat orang dia sendiri? Saya persoalkan benda tersebut. Sepatutnya, perkara ini disiasat oleh PAC, satu badan bebas yang bebas daripada SPRM itu sendiri. Memandangkan siasatan akan tertumpu kepada tingkah lakunya, Azam juga berhujah bahawa sebarang perbincangan di Parlimen harus dilakukan melalui usul persendirian dan bukannya Jawatankuasa Pilihan Raya. Dia juga berkata bahawa agenda ini boleh menjadi ultra vires, melampaui kuasa undang-undang kepada peruntukan bawah Ahli Majlis Parlimen 1952, kata Abdul Latif. Sungai itu, penurut pemimpin PAS itu, dia akan merujuk kepada penasihat undang-undang Dewan Rakyat. Usaha berkali-kali untuk menghubungi Abdul Latif bagi mendapatkan ulasannya tidak berjaya. Bagaimanapun, dua anggota PAC, William Leong, G. Kin, PKR Selayang, juga seorang peguam, dan dua kita mengesahkan bahawa arahan terbaru diterima itu ialah mesyuarat merujukkan siasatan itu. Saya telah meminta mesyuarat PAC untuk mempengerusikan, mengumumkan terma rujukan untuk siasatan itu. Okey. Now, rekod awam menunjukkan bahawa Azam adalah pemegang waran penting dalam syarikat senarai awam Excel FOS MSC Sdn Bhd setakat Mac 2016 masa dirinya adalah Ketua Jabatan Siasatan SPRM. Isu ini mencuri tumpuan pada Disember lalu setelah ahli kalau tak ada benar Azam Baki tidak ada perkara yang nak disembunyikan. Kenapa dia nak pergi lihat perkara ini dalam perkara technicalities sehingga dia nak melihat bahawa kita perlulah diadakan apa orang kata perlulah what do you call that, kena tengok ultra vires, kemudian dia tidak melanggarkan peraturan dan sebagainya, perlu dilihat dalam benda tersebut. Jadi kita dapat lihat bahawa sebenarnya isu ini dia bukan melibatkan isu ultra vires tak ultra vires, dia melibatkan isu bahawa dia sendiri takut untuk berhadapan dengan orang yang dia tahu boleh menanyakan soalan-soalan yang mungkin dia tak akan boleh jawab. Jadi dalam keadaan ini dia sedar bahawa ini adalah satu perkara yang sangat rumit untuk dia nak jelaskan kalau sekiranya apa orang kata yalah duit dah masuk dalam akaun tu memang dia punya. Dia cuma kata bahawa akaun tu adik dia pakai. Itu saja. Tetapi dia tidak pernah menafikan duit itu ada masuk dalam akaun. Dia tidak pernah menafikan bahawa dia memiliki akaun itu dan akaun itu berada di dalam dalam penguasaannya, dalam possessionnya. Jadi itu perkara yang sangat penting. Sebab itu kawan-kawan, kita kata bahawa reform ini sangat penting untuk berlaku dalam negara kita. Kita sebagai rakyat, kita dah mula sedar, kita kena mula sedar bahawa reform itu perlu berlaku. Reformasi itu perlu berlaku dalam sistem pentadbiran negara kita. Dan sekiranya kita dah cuba bawa dahulu, tetapi Mahathir dulu lantik Latifah Koya pula jadi ketua pengarah SPRM dan ramai pada masa itu setuju pula. Padahal kita kata sepatutnya pengarah SPRM dilantik oleh kabinet dan bertanggungjawab dan menjawab kepada kabinet. Tetapi sebaliknya Mahathir melantik Latifah Koya dan tidak orang kata apa tidak mengindahkan saranan kerajaan pada masa itu, saranan Rafizi Ramli pada masa itu dan saranan rakan-rakan kita dalam Pakatan Harapan termasuk PKR pada masa itu supaya KP SPRM itu dilantik, supaya jangan dilantik daripada kalangan orang-orang politik. Walaupun masa itu kita tahu Latifah Koya itu adalah orang politik, dia adalah orang parti PKR, tapi kita bukan membincangkan whether dia PKR atau tidak. Kita orang yang berpegang kepada prinsip keadilan. Kalau kita kata benda itu tidak boleh, walaupun dia lantik daripada PKR, kita kata tak boleh. Tetapi Mahathir tetap melantik Latifah Koya menjadi KP SPRM pada waktu. Tak kisahlah dia boleh buat kerja tak boleh buat kerja, that's besides the point. Kita bercakap soal prinsip dan prinsip itu adalah lebih utama daripada sama ada dia boleh buat kerja atau tak boleh buat kerja. Saya tak intend nak go lama pada malam ini, tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak bercerita bagaimana dalam keadaan yang sekarang yang ada sekarang ini kita hilang kepercayaan, kita hilang yalah kepercayaan yang paling utama
kepada sistem yang ada. Kita telah hilang keyakinan, kepercayaan kita kepada sistem negara yang ada. Sorry, live saya dekat YouTube, dekat Facebook ending. I don't know what's the problem, dia internet terlalu slow kot. Kepercayaan kita kepada kerajaan yang ada, kepada sistem yang ada telah hilang. Jadi bila kepercayaan itu telah hilang, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita nak mengembalikan lagi kepercayaan tersebut? Melainkan kita kena tukar kerajaan yang ada sekarang dan bagi kepada mereka yang benar-benar boleh melakukan perubahan untuk melakukan perubahan dalam negara kita. Saya kata tadi, saya tak intend nak pergi lama. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Saya sekarang ini berada di Sandakan. InsyaAllah lusa saya akan berada di Tawau di atas journey saya dalam tour kali ini, insyaAllah. Sekian, selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan, tetap lawan. Salam.